Assalamualaikum. Salam cikgu. Selamat sejahtera semua. Nak cikgu mulakan ke? Boleh cikgu. Boleh kita mulakan ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey baik ya, cikgu kita sambung yang hari tu, yang bab 4 hari tu. Macam biasa hari ni terganggu jugalah. Anak cikgu pun ada exam. Ustazah dia sedang bagi arahan apa-apa tu. Okey, baik kita sambung yang bab 4 hari tu, sambung sikit lagi sebelum masuk kita bab 5. Okey. Okey, ini hari tu kita dah tengok sistem persekutuan. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Nampak tak cikgu share ni? Nampak. Okey, ingat lagi tak yang kita nak cerita ni kalau soalan sistem persekutuan ni dia akan tanya apa? Ni? Latar belakang sistem persekutuan. Ingat lagi nak cerita apa latar belakang sistem persekutuan? Awak akan cerita apa? Ingat tak? Awak ingat tak kita tanya ni? Cikgu. Ya. Pembentukan ke? Latar belakang. Kalau dia sebut latar belakang, susur galurkan, pembentukan sistem persekutuan kita nak mula daripada mana? Persekutuan 1896 tu. Yang tu. Okey, kita tak nak tengok ni, tak nak tengok yang lain tu. Kita nampak je kalau 4.1 dia kita akan tulis 4.1. Kalau dia nak latar belakang saja, cerita dia bermula dengan yang cikgu sebut tu, Negeri Melayu Bersekutu tu, lepas tu ada majlis, lepas itu Melayu Union. Itu satu persatu barulah dia jadi persekutuan. Gabungan semua benda. Ini maksudnya latar belakang. Okey. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, kalau dia nak yang ni, apa bendanya ni? 4.2 ni. Ini ialah bidang kuasa masing-masing. Kalau dia nak kerjasamalah. Okey, 4.4. Baik, jadi kita tengok yang hari tu, yang ni lah. Okey, persekutuan 1896, Negeri Melayu Bersekutu. Ni. Ini bermulanya gabungan. Negeri Melayu tidak bersekutu, tidak digabungkan. Okey. Negeri Melayu Bersekutu ni permulaan gabungan. Okey. Yang ni kita mula-mula kita buat dan letakkan seorang residen yang diketuai oleh seorang residen jeneral. Okey, lepas itu mesyuarat persekutuan untuk kukuhkan kedudukan British, Malayan Union, PTM 48, PTM 57 dan hari ni nanti kita akan buat persekutuan Malaysia 1963. Step by step siapa nak tulis latar belakang. Okey, susur galurkan ke, dia akan tanya soalan macam tu lah. Okey, yang ini kita sebut kuasa kerajaan persekutuan. Kuasanya okey, awak nak pilih yang mana? Keselamatan dalam negeri ke, pertahanan, Kementerian Pertahanan. Okey, keselamatan dalam negeri, KDN. Hal ehwal luar negeri, perubatan, pelajaran dan keluarga negara. Mana-mana yang kita rasa senang lah. Okey. Senarai kerajaan negeri pula, undang-undang Islam tanah. Okey, pilih yang mana awak nak. Senarai bersama. Okey, senarai bersama. Yang senangnya ni lah, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perumahan. Ini antara yang dia akan selalu tanya kita lah. Sebab ini sangat jelas. Okey, baik. Ini ialah kerjasama. Kalau soalan dia, jelaskan kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, bagaimana kerajaan persekutuan? Ni, bagaimana nak sebut kerajaan kerjasama ni? Okey, yang pertama sekali kerjasama ada 4 Kerjasama ada 4. Yang pertama ialah pembangunan sosioekonomi. Sosioekonomi. Apa maksud sosioekonomi? Apa yang?
Sosioekonomi. Okey. Boleh bagi tahu cikgu sosioekonomi apa? Ekonomi yang berkaitan dengan masyarakat, cikgu. Cikgu tak berjelas ya. Apa? Ekonomi berdasarkan bagi masyarakat. Ya, maknanya sosio ni sosial, maknanya masyarakat lah. Okey. Ekonomi lah untuk membangunkan sosioekonomi. Okey, maknanya kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat. Jadi apa yang kerjasama yang cara yang bagaimana kita buat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mesti tak lari daripada sini. Okay, kita akan sebut kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri melibatkan pembangunan sosioekonomi. Sebagai contoh, pembangunan tanah, Felda. Ini pembangunan tanah, Felda. Okey. Felda ni pembukaan tanah baru. Okey, mana-mana penduduk kampung, penduduk kampung yang susah. Okey, di duduk kampung susah sangat kan, kerja kampung susah. Okey, susah kenapa ya? Penduduk kampung tu terdiri daripada orang apa? Penduduk kampung terdiri daripada siapa? Cikgu boleh admit Firdaus tak, cikgu? Firdaus? Macam mana Firdaus nak masuk? Dia tak boleh masuk. Ya ke? Jap. Firdaus. Lagi siapa tu? Firdaus je rasanya, cikgu. Mulia sekali, cikgu. Jap. Alamak. Kenapa tak boleh masuk macam biasa? Alamak, apa jadi, cikgu? Okey. Ada lagi ke? Firdaus dengan Mulia je, cikgu. Firdaus? Dengan Mulia. Ya. Mulia tak Cikgu tak tengok tak ada pun ya. Mananya? Sekejap Sebab cikgu buka dekat handphone cikgu. Tak boleh dia berdengung-dengung. Alamak, kat mana ni sayang? Tak pula, cikgu, rasanya dia terkeluar. Okey, Firdaus, Nisrin. Dah? Tu, cikgu. Dah. Okay, ada lagi tak? Itu sahaja. Okay. Boleh dengar tak saya? Maaf cikgu, lambat sikit ni. Okay, no problem. Okay. Baik, cikgu terbalik Tahulah cikgu tergigih ni. Okay, baiknya kita sebut balik semula. Kalau soalan tentang kerjasama, kita terus pergi soalan Kalau soalan tentang kerjasama, dia boleh pilih lah. Dia boleh pilih nak tanya awak jelaskan kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam pembangunan sosioekonomi. Macam tu. Okey. Kalau pembangunan sosioekonomi, kita akan cerita ni je lah. Antara yang senang ni Okey, catatan 3 je. Okey. Biasanya kalau soalan macam ni, nak satu bahagian saja kerjasama dalam satu bahagian, dia tak banyak lah. Dia tak banyak tanya. Soalan dia tak banyak markah. Okey, kalau kecuali dia gabungkan semua sekali, banyak markah. Okey, kita pilihlah yang mana kita nak cerita. Okey, kalau pembangunan sosioekonomi nak membangunkan sosioekonomi khususnya penduduk kampung, kita bangunkan tanah Felda. Okey, tanah Felda. Jangan lupa cikgu pun asal daripada tanah Felda. Okey, dibuka oleh siapa ni? Idea siapa pembukaan tanah Felda ni? Tun Razak. Itu sebab dia dipanggil bapa pembangunan. Okey, bapa pembangunan. Mana-mana penduduk kampung, orang Melayu lah. Okey, orang Melayu. Kita nak bangunkan, apabila kita merdeka nak bangunkan orang Melayu, kita tubuhkan RIDA.
Okey, khusus untuk pembangunan luar bandar. Ini maknanya orang Melayu lah. Orang Cina, India tak ada masalah. Dia bukan berada di kampung. Okey, terselitlah seorang dua tu ada. Okey. Jadi kerajaan telah peruntukkan banyak sangat duit untuk membangunkan tanah Felda, tanah baru. Okey, jadi dia angkut semua orang kampung yang mana susah pergi duduk dekat tanah Felda. Rumah dia sama aja. Awak boleh tengok. Okey, rumah yang dibangunkan sama saja. Sebiji-sebiji tu sama-sama. Okey. Jadi ketika tu memang susahlah penduduk untuk ni sebab kita baru nak tanam. Fokuskan ni. Di Felda apa yang kita fokuskan? Apa yang kita fokuskan di Felda? Apa yang kita tanam? Kerajaan suruh kita tanam apa? Kelapa sawit. Kelapa sawit dan getah. Okey, kelapa sawit dan getah. Kalau kita tengok banyak pokok kelapa sawit tu berekar-ekar besar itu ialah penanaman oleh orang kampung Felda. Okey, sama juga ada Felda getah, ada Felda tanam kelapa sawit. Okey, untuk tahun-tahun awal memang kita susah lah. Okey, sebab baru nak tanam kan. Lepas itu dalam 7 tahun lepas itu dah keluarkan hasil, senang lah. Okey. Lepas itu, hasil daripada Felda, kita buat pembangunan wilayah. Okey, contohnya Kesedar. Kesedar kat mana? Ini pembangunan wilayah. Maknanya di wilayah ni di kawasan-kawasan tertentu. Ni Felda boleh kata semua tempat ada. Cek sajalah. Okey, Felda mana? Okey, dan pembangunan wilayah di kawasan-kawasan tertentu, contohnya Kesedar tu dekat mana? Kelantan, Kejora dekat Johor. Itu kita nak bangunkan apa? Sosio dan ekonomi. Ini kebanyakannya khusus untuk orang Melayu. Sebelum ni pun ada RIDA, pembangunan untuk orang Melayu lah. Okey, lepas itu pembangunan koridor wilayah. Okey, koridor wilayah, pembangunan koridor yang berlandaskan projek pembangunan di kawasan mana yang lebih sesuai. Kawasan yang sesuai kita jalankan koridor wilayah. Okey, sosioekonomi, pilih nak yang mana. Okey, yang kedua ni boleh bagilah. Pembangunan Felda tu apa? Penanaman getah dan kelapa sawit. Okey, pembukaan tanah baru. Okey, boleh macam tu. Ini pembangunan wilayah di kawasan tertentu. Okey. Okey, kerjasama juga dalam bidang apa? Pemeliharaan khazanah negara. Kalau kita sebut khazanah negara, soalan tentang khazanah negara, kita akan cerita tentang taman negara dan taman laut. Awak akan cerita satu persatu. Okey, apa taman negara yang ada? Apa taman negara yang ada? Taman Negara Kinabalu. Okay. Sabah ada Taman Negara Kinabalu di Sabah. Dekat Sarawak ada. Taman Negara Mulu. Taman Negara Mulu, Taman Negara di Pahang. Okey, itu kita nak bagi contoh lah tu. Okey, kita nak bagi contoh pemulihan khazanah negara. Okey, maknanya memelihara taman negara, contohnya Taman Negara Pahang, Taman Negara Mulu. Okey, apa yang kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri buat? Okey, kalau ada akta ni memang kerajaan persekutuan. Okey, apa kaitan dengan kerajaan negeri? Apa kaitan dia? Kerjasama dia dengan kerajaan negeri apa? Cepat. Kata kerjasama. Kerjasama dalam memelihara khazanah negara. Okey, kerajaan negeri tempat. Okey, kerajaan negeri tempat dia. Okey, dia akan bangunkanlah tempat dia. Okey, maknanya di Kuantan, di Pahang. Okey, Taman Negara Pahang. Kerajaan Pahang yang bertanggungjawab. Kerajaan negeri persekutuan akan menyediakan Akta Perlindungan Hidupan Liar. Okey, Akta Perlindungan Hidupan Liar. Perlindungan. Lepas itu tak mahu kita tukar kepada Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Dipanggil Akta 716. Kalau yang ini, akta-akta ini melibatkan kerajaan persekutuan. Persekutuan yang membentuk akta. Okey, jadi kerajaan negeri ikut je lah.
Okey, sebab nak memelihara dan memelihara kawasan taman negara dia. Okey, segala perbelanjaan kongsilah. Okey, kenapa taman negara ini juga memberi sumber ekonomi kepada negara. Okey, menjana pendapatan negara. Bukan saja negeri dia, orang datang dekat negeri dia. Okey, secara tidak langsung memberi pendapatan, okey, menjana pendapatan negara kita lah. Okey, jadi itu sebab itu kerjasama. Okey, lepas itu diambil alih oleh Jabatan Mergastua. Okey, Mergastua lah. Okey. Okey, cerita pasal taman negara juga. Ini hutan taman negara ni hutan Okey, kita tukar buat perhilitan. Jadi tak boleh sebarangan. Okey, adalah akta-aktanya pelindungan hidupan liar. Ada binatang yang tidak boleh ditangkap. Okey, di bawah perhilitan. Ya. Okey, cerita khazanah negara juga awak kena masukkan taman laut. Okey, taman laut apa yang ada? Taman laut berkaitan dengan apa? Ni cikgu, apa terumbu karang cikgu? Terumbu karang. Terumbu karang, laut kita lah. Okey, di karang hidup. Kita sayang tak nak ada orang rosakkan. Itu sebab pulau-pulau kita antara pulau tercantik dunia. Jadi kita perlu kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kalau tengok buku teks awak tu macam-macam. Okey, Taman Laut Malaysia dekat Sabah ada. Okey, Pulau Penyu ada, Sandakan di Sempurna di Sabah banyak sebab dia kawasan pulau-pulau yang banyak. Okey. Pulau di Semenanjung pun ada juga. Okey, pengurusan taman laut ataupun sebelum ni ialah Jabatan Taman Laut. Okey, maknanya kita akan cerita yang ni lah sedikit, masukkan contoh. Okey. Baik. Kerjasama juga dalam bidang penyediaan perumahan rakyat. Okey, bagaimana kita menyediakan perumahan rakyat? Kerjasama yang bagaimana? Apa yang kerjasama persekutuan dan negeri? Negeri sediakan Tanah pada tanah. harga rendah ke cikgu? Kita sediakan tapak. Okey, negeri sediakan tapak bagi pada kerajaan dengan harga yang rendah. Jadi kerajaan persekutuan bangunkanlah rumah. Okey, bangunkan rumah apa ni? PPR. Okey, PPR tu apa? Projek Perumahan Rakyat. Projek Perumahan Rakyat. Kita dekat KL ni sangat banyak. Okey, maknanya apa? Wilayah persekutuan beri tanah, kecil pun tempat dia tak ada masalah. Okey, itu sebab flat-flat yang dah uzur kita runtuhkan. Contoh dia bagi kat awak sini ialah flat di Pekeliling. Tahu flat Pekeliling kat mana? Pekeliling tahu kat mana? Pekeliling. Jalan Terazak. Jalan Terazak. Jalan Terazak tu tahu dia bahagian mana? Jalan Terazak. Tak tahu. Kalau bulatan Pahang pandai? Tahu? Tahu. Dekat Bukan dah bulatan jadi Pahang. MRT ya cikgu? Dah jadi MRT kan? MRT, ya dekat kawasan situ, betul-betul. Okey, situlah dulu-dulu masa cikgu muda situ, kita flat situ sangat crowded. Okey, flat yang tinggi. Kenapa? Lagi tinggi flat lagi banyak orang dia letak. Okey. Ni flat di Taman Melati ni, mana-mana 4 tingkat ni, mungkin lagi beberapa tahun akan dirobohkan. Okey. Okey, itu ialah untuk apa? Kalau contohnya flat yang cikgu sewa ni ada 60 je. 60 unit sahaja. Kalau dia bangunkan tinggi macam flat Tioman, berapa belas tingkat tu. Okey, itu semua di bawah kerajaan persekutuan. Okey, untuk mengatasi masalah kemiskinan rakyat yang tak ada, tak cukup duit lah. Itu sebab harga yang disewa tu sangat rendah. Okey, siapa duduk flat? Haiman cikgu. Haiman. Baru dia cakap. Okey, ada tak sama, harga tak sama. Okey, harga tak sama. Ada yang 120, ada yang 300, ada 320. Rumah cikgu 320 cikgu sewa. Okey, cikgu pun nak kena keluar ni. Okey, kenapa cikgu kena keluar? Agak-agak awak kenapa? Tengah-tengah PKP ke? Bukanlah, okeylah, betul lah sekarang tengah PKP nak. Kenapa agak cikgu nak kena keluar daripada flat yang cikgu duduk ni? Sebab dia nak buat pembangunan balik. Tak, orang lain tak kena keluar. Orang lain tak kena. Sebab Cikgu juga kena keluar.
Ya. Kat sini cikgu je nak kena keluar. Sebab pendapatan cikgu. Pendapatan cikgu tinggi. Ya, okey. Sebab nak mengatasi masalah kemiskinan, mungkin unit cikgu ni lebih layak diberi kepada orang lain. Okey. Macam itulah. Semua masa cikgu mohon dulu, cikgu memang miskin lah. Okey. Jadi dia bagi. Okey, so sekarang cikgu kenalah ready untuk tinggalkan. Kita mungkin bagi ke tujuan pada orang lain lah. Okey. Cikgu ada soalan cikgu tu. So masa robo tu penduduk tu semua tinggal kat mana cikgu? Macam mana nak handle? Dia bagi kalau di KL ni, kita tunjuk di KL lah. Kalau di belah-belah depan M3 tu. Tahu cikgu. Okey, flat-flat rendah tu yang akan kita robohkan, mana-mana saja yang akan kita robohkan, kita akan pindahkan dia sama ada di belah Bukit Jalil. Oh, Bukit Jalil yang besar. Belah Bukit Jalil. Apa? Ambil pus mama dalam. Pakai dulu kau dulu sebab dalam bilik. Roti abang beli roti sardin. Macam-macam lah. Okey. Apa tadi, ada soalan tadi? Masa robo tu penduduk tinggal kat mana cikgu? Okey, kita biasa letak dia dekat kawasan Bukit Jalil. Bukit Jalil tu banyak kosong tu. Kita tak apa nak pergi sebab jauh. Sebab tak ada fasiliti. Okey lah, dah okey. Fasiliti dia banyak juga tapi dia agak jauh. Kalau kita dah biasa area di KL, Taman Melati ke Gombak ke, kita nak pindah ke di Bukit Jalil tu satu yang susah lah, banyak juga orang yang tolak. Tapi terpaksa dia ada dua pilihan, satu di Bukit Jalil, kalau tak silap cikgu, satu lagi di belah Subang ke mana tu. Cikgu tak ingat lah. Okey. Itu PPR. Ni jadi ada yang rumah-rumah contoh yang kita naikkan. Siapa tahu nak pergi Tak College? Tak College tahu? Tahu. Tak College tu kiri kanan tu sebelum ni rumah-rumah setinggan kan? Rumah-rumah setinggan. Sekarang kita naikkan PV tu. Kan? Itu PV tu bukan kerajaan punya lah. Okey, PV bukan kerajaan punya. PV tu jadi orang-orang yang setinggan tu diberi pampasan tu. Okey, siapa penduduk diberi pampasan, cikgu tak pastilah berapa puluh ribu, siapa yang menyewa diberi 2,000. Untuk dia cari tempat lain lah. Okey. Ada juga kalau tanah kita dia bangunkan apartmen macam tu, dia beri kita satu unit. Macam tu. Itu semua nak memberi kemudahan kepada rakyat. Okey. Perumahan mampu milik pun ada. Ini semua kerajaan punya. Perumahan mampu milik prima kerajaan punya. Kalau kerajaan negeri punya, apa contohnya? Kita akan sebutlah kerajaan negeri memang dia bagi tanah dia pada kerajaan persekutuan. Kalau kerajaan negeri saja, contoh negeri Selangor, apa dia punya tu? PKNS. Perbadanan Kemajuan Negeri. PKNS kan, PKNS untuk rakyat Selangor. Kalau anda di BKL untuk rakyat KL, mesti ada syarat. Okey, untuk rakyat di Kuala Lumpur, di Selangor, di Johor, mana-manalah semuanya membina rumah masing-masing untuk rakyat ataupun penduduk masing-masing lah. Okey. Ya. So maksudnya harga rumah tu takkan bertukar lah? Takkan bertukar lah. Maknanya contoh terpulang lah. Okey, mana-mananya harga contoh rumah cikgu ni kan, orang dah beli lama kan. Ada orang dah beli. Kalau dia jual, berapa agaknya sekarang ni kat sini rumah cikgu ni? Rumahnya sangat kecil. Harganya sangat mahal, tak berbaloi. Okey, hampir 200,000. Cikgu, ya. Rumah macam Prima semua ni, kita boleh sewa je ke? Tak boleh sewa. Kita belilah. Tapi mula-mula tu kita mohonlah. Kita mohon. Contoh cikgu ni kan. Okey, katalah cikgu ni bukan cikgu. Okey, cikgu dah dapat sini. Okey, cikgu duduk di flat ni. Okey, sampai satu tahap dia offer kita beli. Okey, sekarang ni semua orang di sini beli. Dengan harga yang dijual sebab nak mengatasi masalah kemiskinan dengan harga 45,000. Tapi kalau dijual oleh orang perseorangan harganya 160,000.
Macam itulah. Maknanya kerajaan DBKL, DBKL lah ini under DBKL. Kalau flat di KL ni under DBKL. Okey. Jadi dia jual dengan harga yang tu lah. Kalau orang yang kerja yang tak ada tak makan gaji ke apa, dia kerja sendiri saja, DBKL pun sediakan pinjaman. Okey, macam itulah. Dia pada asalnya kita sewa beli. Sewa dulu kemudian beli. Macam tu. Tapi cikgu tak layaklah beli. Okey. Perumahan mampu milik. Jadi syarat-syarat dia pun ketat. Dia mesti berkeluarga. Sudah berkeluarga. Kita tak bagi kepada yang bujang lah. Okey. Habis tentang rumah. Okey. Awak cerita pasal rumah. Cerita pasal kerjasama. Apa yang kerajaan persekutuan buat. Apa yang kerajaan negeri bagi. Okey, contoh-contoh dia. Okey, yang tu. Lepas itu dia akan gandingkan awak dengan soalan kebat. Okey. Dan yang keempat ini untuk menjamin keselamatan kedaulatan negara. Okey. Yang ini keselamatan di daerah Rajang Sarawak. Di Sarawak ada banyak komunis. Di kawasan Pantai Timur Sabah, Eskom. Tengoklah Reskom tu apa, Eskom tu apa. Okey, contoh yang sangat jelas ialah pencerobohan lahat Datu. Apa pencerobohan yang awak tahu ni? Pencerobohan lahat Datu ni. Ini nak jaga keselamatan ni. Keselamatan kedaulatan negara, keselamatan. Keselamatan di bawah apa? Kementerian apa yang terlibat ni? Tadi kita dah sebut dah tadi. Dalam negeri ke cikgu? Ni? Keselamatan dalam negeri, KDN. Okey, keselamatan dalam negeri, KDN. Kalau pertahanan ini Kementah. Ni, Kementah. Ni, Kementerian Pertahanan. Okey, Kementerian Pertahanan. Okey, semuanya berpusat dekat kita kan. Okey, ini dekat kawasan Ocean On situ. KDN lah. Okey, semua berpusat ini bangunan dia. Okey. Kenapa? Okey, kita kerah ni menjamin keselamatan kedaulatan negara. Contoh yang diberi sangat jelas. Okey, di pencerobohan lahat Datu. Baru je pencerobohan lahat. Bila ni? 2013 cikgu. 2013. Filipina 2013 dengan tentera Malaysia kita ada pencerobohan. Ya, tentera kita, pasukan polis kita, keselamatan untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan. Kenapa sebut kedaulatan? Kenapa sebut kedaulatan? Kita suka sebut kedaulatan. Kedaulatan dia macam keamanan kita kan cikgu. Kedaulatan lebih keamanan. Keselamatan kat mana ni? Sebab dia kacau sepadan negara kita. Kedaulatan tentang kemerdekaan negara kita. Negara kita merdeka, kita ada sempadan kita sendiri. Kenapa orang boleh datang menceroboh? Okey, dia datang menceroboh ni di kawasan Lahat Datu di Sabah. Siapa yang menceroboh ni? Pengganas Filipina kan cikgu? Lanun Filipina. Selatan Filipina tu, Kesultanan Sulu tu sebenarnya dia mendakwa Sabah itu milik dia. Okey. Jadi waktu kita nak bentuk Malaysia pun jadi masalah. Okey, dia tak setuju bentuk Malaysia sebab dia masih rasa Sabah tu milik dia. Padahal perjanjian itu dibuat dengan British dulu. Dulu punya dengan Alfred Den lah apa semua tu. Jadi tak ada kena-mengena lagi dah. Okey, cubalah baca pencerobohan lahat Datu. Mesti ada dalang di sebaliknya. Jadi bila pencerobohan berlaku, maknanya benda ini menjejaskan kedaulatan. Benda ini sangat tidak sopan. Okey, apabila negara berdaulat, tidak perlu berlaku. Kalau berlaku sebarang pencerobohan, kita mesti maklumkan dengan dunia lah. Siapa badan dunia yang terlibat tu? PBB ke cikgu? PBB, ya betul. Untuk menjamin keselamatan, kita menandatangani perjanjian dengan PBB. Jadi diorang tahu benda ini mesti diatasi, mesti hantar tentera. Okey, sebelum orang kita dululah. Okey, ada baca tak pencerobohan lahat Datu? Siapa agak-agaknya dalang dia? Sebab Sultan Kiram tu sangat miskin sebenarnya. Okey, gelaran saya sultan. Okey, tapi dia mampu menyediakan tenteranya yang sangat hebat. Tapi so kita terpaksa kerah polis dan tentera kita. Kita terpaksa guna kapal kereta kebal yang kita tak pakai ni. Maknanya memang sangat dahsyat lah.
pasal apa? Diorang berlindung di kawasan kampung-kampung. Jadi sebarangan kita tak bolehlah lepaskan tembakan. Nanti habislah orang kampung. Jadi anggota kita pun ramai yang terkorban. Okey. Jadi ini berkaitan dengan nak jamin keselamatan dan kedaulatan negara. Boleh cerita sikit tentang pencerobohan Lahad Datu. Jadi kita buat kawasan keselamatan Pantai Timur Sabah, Eskom. Ini kawasan Rajang di Sarawak, Reskom. Okey. Boleh ya? Okey. Tengok contoh-contoh soalan. Okey, dalam buku pun ada. Baik. Yang keempat, seterusnya ialah bagaimana mengukuhkan kerajaan persekutuan. Apakah faktor yang mengukuhkan kerajaan persekutuan? Yang ni cikgu rasa tak payahlah. Susah juga kita nak ingat. Kalau keluhuran perlembagaan ni, luhur. Perlembagaan kita luhur. Keluhuran perlembagaan. Apa maksudnya? Apa saja perlembagaan yang dibuat oleh kerajaan persekutuan, okey, perlembagaan garis panduan, okey, perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan. Apa perkara yang termaktub dalam perlembagaan? Bagi cikgu contoh. Ni kita dah merdeka. Bila kita merdeka, kita dah ada perlembagaan. 1957, 1948, sebelum tu 1946. Lion Union 46, kita tak suka tu, ganti dengan 48. Apa isi kandungannya? Isi kandungan perlembagaan itu wajib tahu tu benda apa? Buku awak ni kan dia bertabur-tabur tau. Jadi awak susah nak ingat kat mana-mana tabur-tabur ni. Ke perlembagaan itu ada dalam tingkatan 4? Tak ingat lah cikgu. Tak ingat? Cikgu, yang ni agama Islam merupakan agama rasmi. Macam ni macam ni awak nak ingat perlembagaan, kalau perlembagaan 1957 kita belum bentuk Malaysia lagi. Sekarang kita sedang cerita bentuk Malaysia bab 5. Kita cerita perlembagaan 1948 bawa kepada 1957. Itu antara benda yang sama. Okey, yang senang kita akan cerita pasal apa? Kewarganegaraan. Kita cerita pasal raja dan kita cerita pasal orang Melayu. 3 perkara pokok tu kena tahu. Okey, contoh tentang raja. Okey, sebab kita menjadi raja berperlembagaan. Meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Itu isi kandungan perlembagaan lah tu. Okey, Agong akan menjadi ketua agama Islam bagi negerinya dan negeri-negeri yang tidak ada sultan. Bagi negeri yang ada sultan, ketua agama Islamnya sultan tu sendirilah. Okey. Faham? Itu bahannya cerita pasal raja. Raja berperlembagaan. Ceritalah agung jadi tu, agung jadi ni. Sultan negeri tu jadi ketua agama bagi negeri dia. Habis tentang raja. Okey, tentang orang Melayu pula. Keistimewaan orang Melayu. Apa tentang keistimewaan orang Melayu? Kalau pekerjaan perkhidmatan diutamakan untuk kaum Melayu betul ke? Okey, ada kuota dia yang tu besar sangat. Okey. Berkaitan dengan orang Melayu. Orang Melayu ada keistimewaan sendiri. Apa istimewanya dia? Agama Islam jadi agama rasmi persekutuan. Itu kebanyakan orang Melayu kan? Lepas itu bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Itu orang Melayu punya juga. Maknanya itu semuanya dalam perlembagaan 1957. Di samping benda-benda lain lah. Okey. Ketua menteri ke apa benda Perdana Menteri ke Agung Lantik itu semua benda-benda kecil. Yang penting 3 perkara pokok. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan tu Melayan Union secara jusoli. Okey. 1948 kewarganegaraan diperketatkan. Bagaimana cara diperketatkan? Nak dapat kewarganegaraan mesti melalui 3 cara. Permohonan, lagi kuat kuasa undang-undang dan naturalisasi. Itu ialah isi kandungan perlembagaan. Jadi bagaimana kukuhkan kerajaan persekutuan ni? Melalui keluhuran perlembagaan. Mana-mana
mana-mana perlembagaan ataupun kerajaan negeri yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan automatik terbatal. Okey. Contohnya agama Islam, agama rasmi persekutuan. Okey. Contoh ya. Tapi di Penang sebab dia ramai sangat Cina, dia nak tukar agama. Tak boleh. Benda itu akan bercanggah. Bila bercanggah, automatik terbatal. Maknanya akan mengukuhkan kerajaan persekutuan. Okey. Lepas itu kita selaraskan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Bagaimana selaras? Contoh Majlis Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Menteri Besar mana-mana yang ada, akan diketuai oleh siapa? Oleh Perdana Menteri lah. Okey. Apabila Perdana Menteri nak buat mesyuarat, kita akan panggil Menteri Besar. Menteri Besar dekat mana? Menteri Besar dia di mana? Setiap negeri yang ada sultan, ada Menteri Besar. Okey. Setiap negeri yang tidak ada sultan, dia panggil ada Ketua Menteri. Okey. Jadi Menteri Besar ni akan bermesyuarat bersama Perdana Menteri, maknanya yang paling besar lah. Perdana Menteri untuk menyelaraskan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam majlis-majlis khas. Jadi tak boleh buat lah yang ni. Okey, kalau Asia tak boleh buat yang ni, kalau struktur boleh. Okey. Baik, kita tengok soalan. Kalau tadi cikgu sebut, tengok sini ni. Kalau sini kita sebut soalan direct dia apa? Soalan directnya apa? Jelaskan. Okey. Peranan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ambil ni sikit, ambil ni sikit. Okey. Nyatakan senarai bersama kerajaan persekutuan. Okey, ambil ni sikit. Itu soalan direct. Okey. Ini soalan directnya apa? Soalan direct tu A dan B. Apa soalan direct ni contoh? Jelaskan kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, tak kira lah dia nak bahagian mana. Dalam pemuliharaan khazanah negara. Okey. Dalam penyediaan perumahan rakyat. Terpulanglah. Perumahan rakyat sebab sikit mungkin dia keluar dekat struktur. Okey. Ini dia banyak dia keluarkan esei. Kalau nak jadikan esei, dia ambil yang nombor 1 dengan nombor 2 pun boleh juga. Okey. Itu direct, soalan direct. Dia akan duduk dekat A dan B. Markahnya tak banyak lah. Okey. Sama ada 4-6 ke. Okey. 4-6 ataupun 6-6 ke. Okey, macam tu. Okey, sekarang tengok soalan kebat. Sistem persekutuan berjaya mewujudkan pentadbiran yang kukuh dan stabil. Buktikan. Walaupun dia kebat, tapi jawapan dia kat mana ni? Dia suruh bukti aja. Mana bukti dia nak ambil? Kita tak boleh esaikan secara terus menerus saja, tak ada bukti. Okey, mana bukti dia? Pentadbiran yang kukuh. Awak akan cerita yang mana? Ni yang pembahagian kuasa tu, Cikgu. Pembahagian kuasa memang jadi kukuh lah. Sebab pembahagian yang kuasa yang sangat sempurna, yang sistematik, yang teratur. Dekat mana kita boleh tahu tu? Pembahagian yang kukuh tu. Kerajaan negeri dia faham tugas dia. Kerajaan persekutuan dia faham tugas dia. Kita akan sebut apa perkataan? Senarai? Senarai persekutuan dengan senarai negeri. Ya, itu benda tu bila buat tu? 1948. Perlembagaan 1948 dan diteruskan 1957 sudah termaktub dalam perlembagaan. Dia memang sebut senarai persekutuan dan senarai negeri. Maknanya ikut sahaja. Okey, jadi pentadbiran kita akan kukuh lah. Cerita apa benda pembahagian kuasa. Okey, 3 perenggan yang paling cantik. Okey, sebab dia biasanya bagi sini 8 markah. Ya.
Baik. Yang kedua, corak pemerintahan ditentukan oleh perlembagaan. Okey, biasa pelajar tak nak tengok yang ni macam susah saja. Ini ialah STEM. Jadi sekarang sangat jelas. Pembahagian kuasa dapat menjamin hidup rakyat. Buktikan. Okey, jadi awak pilihlah mana-mana pembahagian kuasa yang menjamin hidup rakyat. Pilihlah yang mana. Okey, kalau awak kata nak Kementerian Dalam Negeri punya cerita, okey, apa menjamin kehidupan rakyat? Bagi contoh di Sabah tadi, contoh. Bagi contoh di Singapura, di Sarawak ada komunis. Okey, maknanya terjamin hidup rakyat dengan adanya kuasa yang kita bagikan. Okey, persekutuan jaga apa, negeri jaga apa. Apa menjamin hidup rakyat lagi? Okey, perumahan tadi. Okey, apa jamin hidup rakyat lagi? Sosioekonomi, Felda, Kejora tu. Okey, kita maknanya walaupun kita ni, sebab apa? Itu sebab dia suruh buktikan. Okey, dia suruh kita buktikan. Nak tengok awak tulis tak? Ada Felda, awak tulis tak? Ada Prima. Macam tu. Barulah daripada situ kita akan kait, terjaminlah hidup rakyat. Itu markah yang sangat besar. Ini walaupun kebat dia ambil sikit poin daripada buku teks lah. Okey. Soalan seterusnya. Sebagai warga negara patriotik, jelaskan peranan langkah anda untuk mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan. Benda dia. Negara persekutuan ni negara apa? Apa agaknya sebenarnya dia nak ni? Ni yang mengekalkan perpaduan ke? Tak. Mengekalkan apa agaknya ni? Bahasa mudahnya mengekalkan apa? Perpaduan. Perpaduan? Perpaduan. Perpaduan sahaja? Antara awak tahu tak persekutuan tu apa? kaum yang berbagai. Itu perpaduan. Okey, negara persekutuan tu apa? Dia sebenarnya dia nak tanya apa? Itu soalan untuk awal lah ni. Ini form 5 punya soalan macam ni lah. Padahal dia nak tanya tentang kedaulatan. Ini sahaja sebenarnya dia nak tanya kita yang ni. Okey, mengekalkan sebagai sebuah negara persekutuan. Okey, dia sebenarnya soalan direct dia yang ni. Sebagai warga negara patriotik, apakah peranan anda untuk mengekalkan kedaulatan Malaysia? Okey, sebab dia masuk soalan ni dekat bab 4, dia akan tulis negara persekutuan lah. Okey, negara yang bersekutu, negara kita ialah negara persekutuan, gabungan banyak negeri. Okey, kenapa kita dah gabung banyak negeri? Sebab kita nak dapatkan kemerdekaan. Okey. Itu, yang ni pun boleh keluar kat struktur lah kan? Yang ni boleh? Tapi So, kalau struktur tu kecil sangat. Dalam satu kertas yang sama saya tiru balik jawapan struktur boleh? Dalam satu jawapan struktur macam mana? Maksudnya soalan yang sama je kat struktur, lepas tu keluar lagi dekat tak boleh. Tak boleh. Dia satu bab, satu tempat. Okey, setakat inilah sepanjang lama-lama ni, satu bab, satu tempat. Kalau bab satu dia dah keluar kat struktur, dia tak keluar sangat dah dekat esei. Macam tu. Sebab dia akan bagi-bagilah. Bahagian mana. Jadi kita boleh agak. Kalau dekat struktur dah keluar bab satu, mungkin paling awal dekat esei dia akan keluar bab dua lah. Macam tu. Itu nanti kita tengok macam mana soalan dia keluarkan ya. Okey. Nombor seterusnya. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu memelihara flora dan fauna yang terdapat di negara kita? Okey, ini nampak macam soalan BM saja. Tapi kalau soalan sejarah, awak nak masukkan apa? Sumber pelancongan. Sumber pelancongan itu dalam BM pun boleh sumber pelancongan. Kita nak cerita pasal apa? Mengekalkan khazanah negara. Ya, mengekalkan khazanah negara. Ada flora nak cerita benda. Flora dan fauna. Kalau dalam flora ni tumbuh-tumbuhan. Okey, awak cerita lah. Ini siapa dapat cerita, kita punya hutan, kita punya iklim yang sangat sesuai, okey, menjana pendapatan, bunga istimewa kita, bunga Rafflesia. Okey. Dia siap tunjuk lagi bunga Rafflesia tu ambil nama sempena nama siapa? Azlan lagi. Okey, bunga Rafflesia Azlan ni. Okey, Azlan Perak. Okey, fauna ini binatang-binatang. Okey.
Kita ambil lah tadi perhilitannya. Okey, kita ambil jabatan lautnya. Kita ceritalah kenapa kita perlu. Okey, jaga supaya tidak pupus. Itu sebab kita buat perhilitan. Okey. Jabatan Taman Laut, nak jaga terumbu kita. Okey, macam tu pada pendapat anda. Kenapa kita perlu pelihara? Okey. Terpulang kita nak dalam bercerita dalam dari segi ekonomi, dari segi sosial, boleh. Okey, pendapat anda, apakah langkah-langkah yang dapat dilaksanakan bagi mengatasi masalah kependudukan yang sesak di kawasan bandar? Menambah baik infrastruktur dan fasiliti di luar bandar, cikgu. Di kawasan bandar? Oh, di kawasan bandar. So, ya, bandar kita sangat sesak. Menambah baik sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan boleh. Okey. Perumahan yang lebih tersusun boleh. Kita kurangkan kawasan perumahan yang yang berskala besar tu. Okey, banglo-banglo itu kita letak di kawasan-kawasan mana. Macam itulah. Ini maknanya kawasan pun boleh bagi contoh juga. Sejarah awak akan hebat kalau awak mampu. Ini 8 markah. Dapat hurai, isi sudah ada, hurai, ada contoh, ada kesan, komplit yang tu barulah kita dah bagi awak markah penuh. Okey? Contoh kalau soalan ni, menjamin tadi mana? Menjamin kehidupan rakyat. Jadi inferen dia apa? Menjamin kehidupan rakyat. Okey? Dengan pembahagian kuasa yang teratur, dalam perumahan ke, kita akan sebut. Ini inferen dia. Menjamin kehidupan rakyat yang lebih baik. Macam itulah. Awak akan dapat markah penuh lah. Okey, boleh faham bab ni? Awak bab 4 saja kita dah habis, awak. Okey? Kenapa cakap, Mak? Okey, cikgu. Boleh? Okey. Masa dah habis ni awak ada kelas Ada lagi satu kelas. Oh, kelas BI satu masa ya, awak ada kelas BI satu masa dengan Cikgu Zuraida. Cikgu Zuraida bagi apa? Ni. Okey, baik. Cikgu tutup yang ni. Okey, baik. Sebelum kita tutup, cikgu tunjukkan awak sikit. So, awak boleh baca lah. Memang cikgu tahu awak dah baca. Awak dah baca. Okey, jap. Okey ni Nampak tak cikgu tunjuk yang ni? Nampak cikgu. Nampak? Okey. Cikgu kita tak boleh ikut sangat buku, sangat berterabur. Okey. Tapi inilah benda yang awak perlu tahu. Bab 5 nanti, selepas kita dah sangat faham bab 4, Persekutuan Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, belum lagi jadi Malaysia. Sekarang baru kita nak jadikan Malaysia. Bila nak jadikan Malaysia tu apa? Kita akan bawa masuk siapa? British. Bawa masuk British? Tanah Melayu kita dah merdeka 1957. Kita Tanah Melayu diberi merdeka oleh British dengan cara yang sangat sempurna. Okey? Bawa masuk apa itu? Bawa masuk di mana menjadi Malaysia? Oh, Sabah Sarawak. Sabah. Kita bawa masuk ketika ini konsep pembentukan Malaysia, konsep gagasannya kita nak bawa masuk siapa? Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei kita nak bawa masuk. Okey. Ni yang dia orang banyak tentang cikgu kan? Ni kat sini. Ni konfrontasi Indonesia. Okey. Jadi mula-mula awak akan tengok apa benda gagasan Malaysia itu. Okey, gagasan Malaysia ini ialah pembentukan sebuah negara gabungan daripada negeri-negeri Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Kenapa nak dibuat tu? Sebab British nak bagi merdeka pada negeri-negeri itu. Okey, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei, British nak bagi dia merdeka. Okey, kenapa? British tak sempat lagi dah nak ajar dia seperti mana British ajar kita mentadbir. Tak sempat nak ajar. Kenapa? PBB keluarkan arahan. Segerakan merdeka dia orang. Okey, jadi nak cepat, okey. Awak Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, join saja Tanah Melayu. Kita bagi awak merdeka. Okey? Itu ialah gagasan Malaysia. Idea dan cadangannya kita akan tengok siapa beri idea, siapa beri cadangan. Ada satu cadangan yang cikgu tak tengok dia tulis dalam buku awak. Tak apa, nanti cerita. Apa rasional? Kita selalu suka soalan sejarah kita akan sebut rasionalnya pembentukan Malaysia. Yang sebenarnya faktor.
Okey. Faktor pembentukan Malaysia. Apa kebaikannya kita bentuk Malaysia? Rasional tu kebaikan ataupun kepentingan, benda yang sama. Selalu belajar kalau kita letak rasional saja dia dah tak lepas buat. Okey, reaksi pembentukan Malaysia. Apabila kita nak buat Malaysia, kita nak gabung Sabah Sarawak, mendatangkan reaksi. Reaksi dalam negeri ada, reaksi negara luar pun ada. Reaksi ada satu dia tak cerita pada kita. Okey, lepas itu kita tak kira British dengan Tanah Melayu, tak kira ada reaksi tak ada reaksi, kita tetap nak buat Malaysia. Jadi langkah-langkah pembentukannya, okey, apabila kita sudah buat, kita metrai perjanjian ini, inilah perlembagaannya. Perjanjian 1963. Perlembagaan 1963. Sebelum ni perlembagaan 1957. Sekarang kita kena ubah suai sikit. Sebab apa? Pada tahun 1963. Pasal apa? Kita sudah bawa masuk orang baru. Jadi kita kena ubah suai sikit lah perlembagaan kita. Okey? Bukan tukar, ubah suai. Okey, pengisytiharan. Bila Malaysia diisytiharkan, Indonesia telah menjalankan konfrontasi. Jadi kita terpaksa ambil langkah untuk menangani. Okey, boleh? Kita sambung minggu depan ya. Okey cikgu. Okay, cikgu tahu awak dah belajar banyak. Cuma cikgu nak kukuhkan sikit lah. Dia sebenarnya boleh, kalau kita ada 3 masa, sebenarnya boleh je habiskan semua tajuk ni. Tapi mesti 3 masa. Okey, baik. Kalau 1 masa memang tak boleh buat lah. Okey, awak pilih lah kalau ada masa yang awak rasa perlu, awak sebut cikgu lah. Okey? Okey. So cikgu tamatkan. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, boleh keluar lah.